Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Berita wilayah edisi Jumaat 9 Disember 2022 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Atika Naim dan berikut paparan utama petang ini. Perdana Menteri mengadap Yang di-Pertuan Agong sembah maklum senarai nama Timbalan Menteri Kabinet Kerajaan Perpaduan. Tangani masalah kesesakan, Kementerian Dalam Negeri tambah baik proses urusan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa. Baiklah saudara, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Jakim mengisi paparan petang ini. Terus setia sejam bersama Berita Wilayah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Istana Negara petang ini. Pertemuan tersebut bagi membentangkan senarai nama kepada baginda bagi melantik timbalan-timbalan menteri dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Saya akan menghadap Ketua Agong petang ini dan insya-Allah pada 8.15 malam akan umumkan nama-nama timbalan menteri. Terdahulu beliau sempat meluangkan masa menunaikan solat Jumaat bersama 3,000 orang jemaah di Masjid Jamek, Kampung Baru tengah hari tadi. Beliau yang tiba kira-kira pukul 1 tengah hari disambut pentadbiran masjid serta para jemaah. Khutbah disampaikan khatib bertugas Imam Muhammad Syamim Muhammad Hussein bertajuk Zakat Diperkasa Asnaf Terbela dan solat kemudiannya dipimpin Imam Azizi Abdul Hamid. Turut hadir Menteri Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dan Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Kementerian Dalam Negeri menerusi Jabatan Imigresen akan terus menambah baik proses urusan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA di kesemua 76 pejabat pengeluaran PMA di dalam dan luar negara. Ia bagi menangani isu kesesakan pengeluaran PMA yang berlaku di beberapa pusat pengeluaran pasport sebelum ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata jumlah pengeluaran PMA mencatatkan peningkatan 4 kali ganda sehingga mencecah lebih 6,000 PMA sehari pasca pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Bagaimanapun pihak Jabatan Imigresen sedang berusaha sesegera mungkin bagi menangani peningkatan tersebut. Hakikat bahawa dari April hingga akhir November 2.3 juta pasport telah berjaya diuruskan prosesnya oleh Jabatan Imigresen. Saya fikir satu angka yang tinggi yang tidak membayangkan bahawa jabatan ini tidak mempunyai budaya kerja yang cekap untuk memberi keselesaan kepada rakyat. Jabatan ini juga memberikan komitmen yang berterusan untuk terus memudah cara proses sama ada di peringkat permohonan ataupun proses kelulusan ataupun proses pengeluaran pasport. Bahkan di jabatan ini pun ada hampir 22 pejabat penerima permohonan. Tambahnya, pihak jabatan juga sedang mengkaji pelaksanaan kaedah baru pengeluaran PMA termasuk mencontohi amalan baik di negara maju dalam berhadapan isu tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, sebanyak 285 perjawatan baru akan diwujudkan di bawah Jabatan Imigresen Malaysia JIM. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, langkah itu sebahagian usaha kementerian untuk memperkasakan keupayaan sumber manusia jabatan tersebut. Menerusi pengstrukturan semula JIM, anggota sedia ada boleh merasai peluang kenaikan pangkat dan laluan perkembangan kerjaya lebih cerah pada masa hadapan. Pewujudan perjawatan baru tersebut juga tidak memberikan sebarang implikasi kewangan kepada kerajaan.
reciprocate kami juga. Boleh. Saya hari ini ada hajat satu. Isunya adalah sebahagian daripada pasukan sokongan ini, mereka punya kelayakan yang tinggi. Tapi jawatan yang mereka sandang sekarang adalah pada kedudukan kelulusan yang rendah. Sedangkan mereka ada upaya untuk mengisinya. Usaha untuk menstrukturkan ini sudah pun mengenal pasti satu formula dan dengan bantuan Datuk KSU, perbincangan dengan pihak Perkhidmatan Awam KPPA akan kita lanjutkan dan kita harap akan dapat memberikan natijah hasil yang baik, kerana itu akan memberikan jaminan yang lebih baik, motivasi yang lebih tinggi kepada anggota Jabatan Imigresen yang sedang berkhidmat sekarang. Terdahulu, Datuk Seri Saifuddin melakukan lawatan ke Ibu Pejabat JIM di Putrajaya. Kini, JIM mempunyai kira-kira 14,000 anggota dan pegawai di seluruh negara. Malaysia akan meningkatkan kerjasama kawalan sempadan bersama Thailand susulan kejadian pengeboman yang berlaku di selatan negara itu baru-baru ini. Komitmen itu dizahirkan kedua-dua negara dalam pertemuan tertutup Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution bersama Timbalan Perdana Menteri Thailand Jeneral Prawit Wongsuwan semalam. Langkah susulan itu juga akan diambil membabitkan pasukan keselamatan negara bersama negara jiran yang terlibat. Saya nak sebutkan bahawa bukan hanya khusus kerana insiden pengeboman itu berlaku, baik di Selatan Thai ataupun di Bandung, ya, tapi ini adalah komitmen berterusan kerana kedua-dua negara ini mempunyai hubungan yang sangat akrab. Beliau juga turut menasihatkan warga negara Malaysia yang melancong ataupun berada di luar negara untuk sentiasa peka dengan keadaan semasa selain merencana perjalanan mereka sebaik mungkin. Mereka juga diingatkan untuk tidak mendekati tempat-tempat bahaya dan menjauhkan diri dari lokasi yang berisiko dan boleh mengancam nyawa serta keselamatan diri. SPRM telah menerima butiran berhubung pecahan dana pakej rancangan ekonomi yang dibelanjakan kerajaan tahun ini dan 2021. Kenyataan SPRM menyebut butiran diterima daripada Kementerian Kewangan berkaitan pengurusan COVID-19. Hasil siasatan awal mendapati jumlah pertukaran yang terlibat dianggar berjumlah 530 bilion ringgit. Daripada jumlah tersebut, 92.5 bilion ringgit melibatkan dana kerajaan, manakala bakinya 437.5 bilion ringgit bukan daripada kerajaan. Justru fokus siasatan SPRM akan terarah kepada 92.5 bilion ringgit dana kerajaan. Pihak Kementerian Kewangan kini memperincikan pecahan itu dan akan menyerahkannya kepada SPRM minggu hadapan. Ayah tahu tak? Ini semua salah ayah dan semua orang yang tak peduli pasal hal ni. Pokok-pokok kena tebang. Kilang-kilang lepaskan asap dan buang toksik merata-rata tempat. Akibatnya, cuaca dah jadi tak menentu. Tanah-tanah jadi kering kontang dan cuaca jadi panas je. Sungai pula jadi kotor ayah. Tak macam dulu lagi dah. Air bersih nanti susah nak ada dah ayah. Ada ke lagi air bersih untuk adik ayah? Saudara, litas langsung berita wilayah dimulakan dengan negeri di bawah bayu. Hari anti rasuah antarabangsa SPRM Sabah Komited Perangi Budaya Rasuah dengan sokongan kerajaan negeri. Perinciannya terus saja bersama Rita Alusius Malik di Kota Kinabalu.
Baik Atika, Hari Anti Rasuah Antarabangsa HARA pada setiap 9 Disember memberi peringatan kepada masyarakat pentingnya menangani kes rasuah di semua peringkat. Ini termasuk penjawat awam, agensi berkepentingan kerajaan dan syarikat-syarikat swasta. Ikuti laporan mengenai komitmen Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Sabah memerangi budaya rasuah dengan sokongan kerajaan negeri. Budaya rasuah jika dibiarkan mencalarkan integriti sesebuah masyarakat, malah menyebabkan kerosakan dan keruntuhan sistem pentadbiran organisasi maupun sesebuah negara. Menyedari natijahnya, kerajaan negeri proaktif menangani budaya ini agar tidak menular dalam struktur pentadbirannya, justru bekerjasama rapat dengan SPRM, badan terpenting menangani jenayah ini. Saya serius dan komited dalam menangani gejala rasuah, salah guna kuasa dan penyelewingan di negeri ini. Saya amat menekankan agar pematuhan undang-undang, peraturan penambahbaikan kepada sistem dan prosedur Agensi Perkhidmatan Awam Negeri perlu dikaji dan diteliti agar tiada lagi ruang serta peluang berlakunya rasuah. Ketua Menteri menyifatkan HARA sebagai bukti ketegasan pelbagai pihak menegakkan pematuhan undang-undang termasuk penambahbaikan sistem dan prosedur agensi perkhidmatan awam. Ini bagi memastikan tiada ruang berlaku salah guna kuasa yang menjurus kepada rasuah. Senada dengan iltizam Ketua Menteri, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Surveyor Safar Untung mahu semua anggotanya memberi sokongan penuh terhadap usaha memperkasa imej perkhidmatan awam negeri ini. Saya menyeru agar seluruh warga perkhidmatan awam negeri untuk bersama-sama komited memainkan peranan dan tanggungjawab dalam mematuhi undang-undang dan memberi sokongan penuh terhadap usaha dan inisiatif yang telah dirancang agar imej penjawat awam dapat diperkasa. Dapat dilihat, kerjasama erat SPRM dan kerajaan negeri tidak pernah suram, malah sentiasa diperkukuh dengan pelaksanaan pelbagai inisiatif. Pengarah SPRM Negeri Sabah, Datuk S. Karunaniti memberitahu, usaha menyemai kesedaran anti rasuah bukan sahaja melibatkan setiap kementerian, malah pihak yang berurusan dengan kerajaan. Kerajaan Negeri Sabah dan juga SPRM Sabah telah banyak membuat aktiviti-aktiviti sama ada dari segi operasi dan juga pencegahan. Kalau kita melihat pencegahan, salah satu adalah Minggu Integriti yang telah dilaksanakan oleh SPRM Sabah dan semua kementerian yang berada di Negeri Sabah. Sentiasa berdiri teguh memastikan aktiviti penguatkuasaan anti rasuah di negeri ini, pastinya anggota dan pegawai SPRM yang tidak pernah lelah meskipun berhadapan pelbagai cabaran. Banyak cabaran yang dihadapi, ini pengalaman saya sendirilah, ya, terutama sekali berhadapan dengan masyarakat. Lebih-lebih lagi dengan masyarakat yang terlibat sendiri di dalam jenayah rasuah tu. Begitu juga dengan saksi-saksi. Semoga dengan pelaksanaan HARA pada setiap 9 Disember, semua pihak termasuk masyarakat tidak lagi membiarkan amalan rasuah menjadi budaya dalam kehidupan seharian. Seramai 469 tahanan pendatang asing tanpa izin parti warga negara Filipina dihantar pulang ke negara asal menerusi program pemindahan Sirih 20 semalam. Kesemua tahanan dipindahkan menggunakan pengangkutan laut melalui Pelabuhan Sandakan ke Pelabuhan Zamboanga City, Filipina. Dalam kenyataan Pengarah Jabatan Imigresen Sabah, Datuk Sharifah Siti Saleha Habib Yusof, kesemua parti yang dihantar balik membabitkan 385 lelaki, 60 perempuan, 19 kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah dan 5 kanak-kanak berumur 23 bulan ke bawah.
Mereka merupakan tahanan dari Depot Imigresen Tawau. Kesemua parti melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 dan menjalani hukuman mengikut perundangan negara untuk diusir keluar. Datuk Sharifah Siti Salihah mengingatkan semua warga asing agar memiliki dokumen perjalanan yang sah dan permit kerja yang dibenarkan sebelum masuk ke negara ini. Semua agensi penguatkuasaan di Sabah akan sentiasa mengambil tindakan tegas kepada mereka yang tidak mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Seramai 4,298 graduan Universiti Malaysia Sabah UMS akan menerima scroll masing-masing dalam Majlis Convocation UMS ke-24 yang berlangsung selama 3 hari bermula esok hingga 12 Disember ini. Ia membabitkan 3,798 graduan ijazah sarjana muda, 271 sarjana, 92 doktor falsafah PhD dan selebihnya diploma. Menurut Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, graduan PhD merupakan jumlah tertinggi dalam Majlis Convocation UMS yang pernah diadakan sehingga kini. Kami sebagai barisan pegawai utama universiti mengharapkan agar pelajar-pelajar sarjana muda terus untuk melanjutkan pengajian di peringkat pasca siswaza kerana di Universiti Malaysia Sabah kita mempunyai tenaga pensyarah yang berkeupayaan dan berkebolehan untuk menyelia. Beliau ditemui RTM dalam Majlis Anugerah Pasca Siswazah 2022 di UMS Kota Kinabalu. Majlis ini bagi menghargai pelajar pasca siswazah peringkat sarjana dan PhD yang berjaya menghabiskan pengajian dalam tempoh ditetapkan. Saya bersyukur kepada Tuhan, hari ini saya boleh terpilih menjadi salah satu pelajar terbaik di Universiti Malaysia Sabah. Saya sangat senang, saya sangat gembira. Saya terima kasih untuk UMS dan doa saya UMS ke depan bisa semakin maju. Alhamdulillah, semua berkat tunjuk ajar dan sokongan bimbingan daripada penyelia saya iaitu Profesor Madya Dr. Sophia. Tak sangka nama diiktirafnya sebagai pelajar terbaik PhD pada hari ini dan sesungguhnya saya sangat bersyukur atas anugerah yang diberikan ini. Anugerah ni dapat tesis terbaik untuk PhD Sains, sangat gembira. Lepas tu penghargaan ni untuk kedua ibu bapa saya, supervisor yang sentiasa membantu, pasca juga yang sentiasa membantu dalam urusan semua ni. Terima kasih UMS. Antara anugerah yang disampaikan dalam majlis ini, anugerah apresiasi pasca siswaza, tesis terbaik, pelajar cemerlang sarjana dan anugerah penyelia terbaik. 35 hasil karya daripada 18 pelukis dari dalam dan luar negara dipamerkan dalam pameran seni Pameran Panggilan Pulau 2022 di Galeri Azman Hashim Universiti Malaysia Sabah Gah UMS Kota Kinabalu selama 3 bulan bermula 5 Disember hingga 28 Februari tahun depan. Program dengan kerjasama Persatuan Seni Rupa Malaysia Perupa itu bertujuan membolehkan orang ramai dan mahasiswa untuk melihat hasil karya seni dengan lebih dekat di samping bertemu sendiri dengan pelukis. Pengarah Gah UMS Dr. Muhammad Puan Bibit berkata, bagi menghasilkan karya seni pada kali ini yang bertemakan kehidupan di Pulau Silk Pitas, para pelukis dibawa ke kawasan tersebut untuk mendekati masyarakat sebelum menghasilkan karya masing-masing. Galeri ini adalah satu stop center, kita panggil stop center, khusus kepada bahan-bahan ilmiah, khususnya pameran seni visual untuk pengunjung, khususnya pada para mahasiswa, dia dapat melihat karya-karya secara dekat. Begitu juga dengan hubungan antara pelukis dan juga mahasiswa itu sendiri. Dan mereka juga dapat menghargai ataupun dapat menilai karya-karya yang telah dihasilkan dan dapat mengkaji karya-karya yang ada. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pameran Panggilan Pulau di Galeri Azman Hashim UMS. Antara pelukis yang menyertai pameran ini adalah dari Singapura, Jerman, Jepun, selain dari Semenanjung Malaysia dan juga 2 pelukis tempatan Sabah.
Sebenarnya ramai artis perlukan ruang seperti ini untuk dipamerkan. Kita perlu lebih banyak penglibatan bukan daripada kerajaan sahaja, daripada badan korporat untuk menyediakan prasarana yang macam ni untuk artis berkarya dan mempamerkan. Sebab ramai artis di luar sana menunggu peluang. Ramai yang berkarya tapi ruang untuk mempamer itu agak terhad. Ini adalah satu pameran yang boleh memberi inspirasi especially kepada mereka-mereka yang baru saja ataupun rakyat-rakyat ataupun penggemar seni visual di Sabah lah. Ini adalah merupakan satu platform yang baru untuk pencipta-pencipta seni supaya dapat memperkembangkan lagi idea, olahan dan juga penerokaan tentang seni visual. Baik, sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus sahaja bersama Atika. Atika? Terima kasih Rita untuk perkembangan dari Kota Kinabalu. 93 premis makanan di Labuan telah diiktiraf dan mendapat sijil tahap kebersihan bagi tahun ini. Jumlah premis itu mendapat tahap penilaian grade A daripada 180 restoran dan kedai kopi yang telah diberi pengiktirafan tersebut. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Ridwan Muhammad Ismail berkata, kelaikan dinilai berdasarkan penilaian oleh Perbadanan Labuan dengan menggunakan pakai garis panduan sistem penggradan premis makanan di kawasan pihak tempatan KPKT. Walau bagaimanapun, taraf penggradan boleh ditarik balik pada bila-bila masa apabila pengusaha dan pengendali makanan didapati gagal mematuhi syarat-syarat penarafan tersebut. Beliau berkata pengiktirafan itu bertujuan untuk memastikan setiap pengusaha menjaga tahap kebersihan, penyediaan, penyimpanan, pameran dan penghidangan makanan diurus dan dikendalikan secara bersih dan selamat untuk pelanggan. Ia juga termasuklah persekitaran luar dan dalam premis sama ada di dapur serta tandas dalam keadaan bersih, kemas dan ceria. Selain itu, kebersihan kendiri, pakaian dan pemakaian pelindung rambut juga dititikberatkan selain penekanan kepada layanan yang mesra dan sopan. Justru komitmen dan kesedaran daripada pengusaha dan penyedia makanan adalah perlu bagi memastikan kebersihan premis makanan pada tahap yang amat baik. Menerusi penganjuran program ini, Perbadanan Labuan berharap ia akan menjadi faktor penggalak dan penarik kepada industri pelancongan di Labuan. Latihan berskala penuh persediaan kecemasan Aerodrome X Marlin 2022 di lapangan terbang Labuan berjaya dilaksanakan. Ia selaras mematuhi keperluan pertubuhan penerbangan awam antarabangsa dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia yang perlu dibuat sekali setiap 2 tahun. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD Labuan, Ridwan Muhammad Ismail berkata, lihatan itu dilaksanakan untuk menguji dan menilai keberkesanan Pelan Kecemasan Aerodrome AEP di lapangan terbang. Katanya, latihan itu penting dilaksanakan untuk memastikan semua agensi bersedia dalam menjalankan peranan mereka sekiranya berlaku ancaman sebenar. Pelan kecemasan aerodrom ini juga adalah satu dokumentasi ataupun SOP yang merangkumi pelan kontingensi untuk menyelaras tindakan mengikut fungsi dan tanggungjawab am untuk unit operasi di lapangan terbang bersama-sama dengan agensi-agensi kerajaan serta syarikat-syarikat penerbangan sekiranya terjadinya berlaku kecemasan di lapangan terbang. Beliau ditemui selepas latihan kecemasan itu di lapangan terbang Labuan. Lebih 10 agensi kerajaan dan rakan strategik membabitkan lebih 300 orang terlibat dalam latihan itu melibatkan 2 situasi iaitu kemalangan pesawat udara dan ancaman bom serta bahan kimia. Baiklah saudara, seterusnya kita bersama Pegawai Met Malaysia untuk mengetahui cuaca semasa di Malaysia. Teruskan. Baik, terima kasih kepada Atikah dan Kak Sepuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, pada ketika ini Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan, peringkat waspada, buruk dan juga bahaya. Peringkat bahaya telah dikeluarkan bagi 2 negeri pada ketika ini melibatkan negeri Kelantan dan juga di negeri Terengganu. Di negeri Kelantan melibatkan semua jajahan kecuali di Gua Musang.
dan begitu juga di daerah Besut, Setiu, Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu dan juga Marang di negeri Terengganu. Manakala amaran peringkat buruk dan juga waspada masih lagi berkuasa menyebabkan negeri-negeri yang dilorekkan dengan warna kuning dan juga jingga, menyebabkan negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, begitu juga di negeri Pahang, yang mana dalam tempoh ini sehingga ke esok 10 Disember 2022 hujan berterusan boleh berlaku dalam tempoh ini, dan harus diingatkan hujan lebat yang berlaku secara berterusan boleh menyebabkan banjir di kawasan berkedudukan rendah. Jadi pada orang ramai diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan sebarang amaran dan juga ramalan yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, seterusnya kita akan balik kepada paparan imej gemerada bagi melihat apa yang berlaku pada ketika ini. Jelas menunjukkan pada ketika ini di semenanjung Malaysia kita menerima pengaruh angin yang daripada arah timuran yang membawa kelembapan yang agak tinggi. Pada ketika ini hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia. Di pantai barat pada ketika ini hujan sudah pun mula berlaku. Pada ketika ini melibatkan di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor. Nampaknya hujan terbentuk di sekitar Selat Melaka dan ianya bergerak memasuki ke kawasan negeri-negeri di pantai barat pada ketika ini. Bagi pantai timur di negeri Kelantan dan juga Terengganu buat masa kini hujan reda seketika, tetapi kita masih lagi menjangkakan hujan lebat akan memasuki semula ke negeri-negeri ini pada lewat petang ataupun awal malam nanti pada ketika ini. Dan memandangkan kita dapat perhatikan kelompok awan aktif masih lagi terbentuk di sekitar lautan Tiuman dan memandangkan angin daripada arah timur laut. Jadi kelompok awan aktif ni hujan ini akan perlahan bergerak memasuki ke kawasan daratan pada malam nanti. Jadi Terengganu, Pahang, Kelantan, Kedah, Perak dan juga Perlis kita jangkakan akan mengalami keadaan cuaca yang agak lembap pada malam nanti. Baik, bagi di negeri Sabah dan Sarawak pada ketika ini kurang hujan pada ketika ini. Kebanyakan tempat hanyalah dalam keadaan mendung. Pada ketika ini hujan di 1-2 tempat kini hanya berlaku di sekitar bahagian Sandakan bagi di negeri Sabah serta di tengah dan juga bahagian barat di negeri Sarawak yang melibatkan bahagian Mukah, Bintulu, Kapit, Miri dan juga di bahagian Seri Aman. InsyaAllah hujan-hujan yang berlaku ini, hujan yang berlaku di negeri Sarawak dan juga di negeri Sabah ini akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Baik, selain itu juga Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta laut bergelora kategori pertama dan juga kedua melibatkan kawasan perairan di Laut Cina Selatan, melibatkan kawasan perairan Kondor, Reef North, Dalayang, Palawan dan juga di Labuan, yang mana dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 3.5 meter, dan kali ini ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan reks laut, aktiviti perkapalan menangkap ikan. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 12 Disember 2022, dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini anda boleh layari laman sawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun terus ke Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, bisa kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, seterusnya kita ke Sarawak. Fokus dari Bumi ke Nyalang hari ini ialah berkaitan penubuhan tabung amanah. Perinciannya bersama Buma Wijen di sana. Silakan Buma.
Ya, Tika, terima kasih. Kerajaan Sarawak yakin cadangan menubuhkan tabung amanah atau trust fund melibatkan peruntukan yang disalurkan Kerajaan Persekutuan bagi projek-projek di negeri ini dapat mengurangkan birokrasi. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata mekanisme itu penting untuk memastikan projek-projek di Sarawak dapat dilaksanakan dengan lebih teratur. Dan saya yakin bahawa ini akan birokrasi akan tidak begitu tebal sekali. Actually, what is important is empowerment. You beri empowerment ataupun devolution of power. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian kepada pemberita di Kuching selepas majlis perasmian Seminar Falak Peringkat Kebangsaan 1444 Hijrah 2022 Masihi bersempena sambutan Jubli Perak Jabatan Mufti Sarawak di Pusat Penerangan Islam Sarawak. Ditanya tentang perbincangan bersama 4 Menteri Kabinet Persekutuan daripada gabungan Parti Sarawak GPS semalam, beliau berkata pertemuan julung kali selepas dilantik pada Jumaat lepas itu adalah bagi berkaitan perkara Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63 untuk diselesaikan dalam tempoh 1 bulan. Menurut Premier, semasa pertemuan itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang mengetuai kunjungan juga dimaklumkan tentang beberapa perkara yang boleh diselesaikan dalam tempoh sebulan dan sebaliknya yang memerlukan proses perundangan. Beberapa masalah yang boleh diselesaikan dalam masa 1 bulan. Ada pula yang ada hubung kait dengan perundangan yang saya rasa tak dapat diselesaikan dalam masa tempoh 1 bulan. Semalam, Premier bersama-sama beberapa barisan Kabinet Negeri menerima kunjungan hormat daripada Wakil GPS di peringkat Persekutuan yang diketuai oleh Datuk Seri Fadilah. Turut melakukan kunjungan hormat ke atas Premier adalah Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri dan Menteri Perpaduan Datuk Aaron Agodagang. Manakala Menteri Pelancongan Datuk Seri Tiong King Sing tidak dapat menghadirkan diri dalam kunjungan itu berikutan tugas berkaitan kementerian tersebut. Sarawak bakal mengadakan sambutan ambang Tahun Baru 2023 pada 31 Disember ini di tebingan Kuching. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sambutan yang kembali diadakan setelah 2 tahun tidak dianjurkan adalah untuk meraihkan kejayaan Sarawak sepanjang tahun 2022, termasuk industri pelancongan yang berjaya melepasi sasaran ketibaan pelawat ke negeri ini. Bertemakan Let's Celebrate Together, pengunjung akan dihiburkan dengan persembahan seni dan hiburan antara lain oleh artis popular tanah air seperti Dato' Awi, Dato' Aisyah, The Crew, kumpulan tarian hip-hop, kumpulan Gerini Tari Limbang dan The Little Bird Dion Dios. Bercakap dalam siaran media di Kuching hari ini, menteri itu mendedahkan acara kemuncak sambutan merupakan persembahan bunga api. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dijadual menyertai warga Sarawak pada sambutan tersebut. Warga Jabatan Penyiaran Negeri Sarawak RTM disaran supaya memanfaatkan keunikan dan kepelbagaian etnik di Bumi Kenyalang. Pengarahnya Nazrul Hakim Muhammad Noh berkata, ia dapat diterap menerusi program-program terbitan yang dirancang bagi tahun hadapan. Ujar Nazrul Hakim, kepelbagaian etnik di Sarawak ini merupakan tunjang kekuatan RTM Sarawak yang dapat dikongsikan kepada pendengar dan penonton. Justru beliau yakin intipati plan strategik ini berupaya mempertingkat hala tuju RTM Sarawak selaras dengan saranan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menyebarkan perkara yang benar, sahih dan tepat. Program-program RTM Sarawak kita telah melihat dari pelbagai sudut. Dan kepelbagaian etnik di Sarawak ini merupakan satu unsur dan tunjang kepada kekuatan RTM Sarawak itu sendiri. Jadi kita kena guna dan harus kita ambil peluang ini untuk menonjolkan apa yang ada di Sarawak. Itu paling penting. Untuk tahun 2023, itulah sasaran kita.
Tambahnya, beberapa program di RTM Sarawak juga perlu ditambah baik seiring dengan kehendak penonton dan pendengar serta kemajuan teknologi terkini. Nasrul Hakim ditemui pemberita selepas merasmikan program A Night in Oil Town anjuran RTM Miri, iaitu penghargaan kepada petugas-petugas sepanjang tahun terutama pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Baik, saling hormat menghormati dan mempunyai kepelbagaian budaya serta agama merupakan satu daripada tunjang kepada keharmonian dan perpaduan yang dinikmati semua penduduk di Malaysia, termasuk Bumi Kenyalang. Ikuti laporan yang disediakan wartawan Catherine Igang tentang perpaduan di Miri, Sarawak. Terletak 13 km dari pusat Bandaraya Miri, lokasi gereja The Good Shepherd terletak berhadapan sebuah kompleks beli belah yang juga bersebelahan dengan Masjid Anaim Lutong mempamerkan hubungan erat yang sekian lama terjalin. Bangga menjadi pemastautin Sarawak, Imam Satu Masjid Anaim Lutong, Ustaz Muhammad Zulkifli Muhammad Adnan berasal dari Terengganu, teruja menjadi ahli keluarga dan masyarakat berbilang kaum dan agama di negeri ini selepas bermastautin di Miri kira-kira 25 tahun. Toleransi di antara khususnya daripada pihak masjid, masyarakat Islam dan juga gereja dan juga secara umum masyarakat di sini, alhamdulillah toleransi yang baik dan dari sudut kerjasama di toilet di kawasan depan tu dia ada parking di setiap hari Jumaat, maka pihak masjid akan gunakan parking dan pada hari Ahad pihak church akan gunakan parking. Kita kongsi bersama. Persefahaman yang baik juga dilihat menerusi perkongsian tempat letak kereta apabila waktu bersembahyang, iaitu setiap hari Ahad dan Good Friday bagi penganut Kristian di gereja The Good Shepherd dan sembahyang Jumaat atau Hari Raya bagi penganut Islam di Masjid Anaim Lutong. Malah dalam pada itu, kestabilan politik, ekonomi dan keharmonian juga telah menarik lebih ramai pelancong luar negara termasuk pelajar memilih untuk melanjutkan pengajian di institusi swasta. Bagi penuntut Universiti Curtin Malaysia yang berasal dari Zimbabwe, asli Japani, teruja berkongsi kepelbagaian budaya di Bumi Kenyalang sejak 4 tahun lalu. I have enjoyed it. It's been interesting to see people from a different culture than yours. Got to learn a lot. I think the first time I ever learned about culture was during iFest, where there were people like modeling their cultural attires, and the one that resonated with me the most, or the one that I loved the most, was I think the Iban culture. Manakala bagi Tendai Mizi dari Zimbabwe yang telah menamatkan pengajian dalam sarjana perniagaan antarabangsa kini menjadi salah seorang tenaga pengajar di institusi yang sama. As an international, it was quite daunting at first when I came because I thought it would be one of those, being a different person in a different place, people would be a bit skeptical or shocked you. But I found that most, if not all, South Africans that I've interacted with or that I've seen are very friendly and very welcoming. So it's been fun. Justru amat elok dikatakan bahawa persefahaman antara kepelbagaian kaum adalah simbol perpaduan yang telah terjalin sekian lama hendaklah diperkukuhkan ke arah kemajuan negara ini. Dengan semangat perpaduan yang tinggi dan sikap saling hormat menghormati antara satu lain walaupun berbeza agama, kaum dan budaya, namun keharmonian di Sarawak ini tetap dikekalkan dengan dengan semangat perpaduan yang jitu di antara masyarakat yang berbilang kaum. Catherine Igang, Miri, Sarawak. Baik, Sarawak Energy telah melancarkan pod amfibia dan reptilia pertama Sarawak, iaitu pendekatan inovatif untuk pemeliharaan yang juga kemudahan pemeliharaan ex situ yang pertama seumpamanya di Malaysia. Ia sebagai sebahagian daripada tumpuan dalam membangunkan sumber tenaganya secara bertanggungjawab dan mampan selain meminimumkan potensi bahaya kepada masyarakat dan alam sekitar.
Dalam satu kenyataan, Sarawak Energy memaklumkan bahawa kemudahan penternakan biosecurity itu akan menempatkan 7 spesies yang menjadi perhatian, terutamanya dari kawasan projek tenaga di Sarawak bagi tujuan penyelidikan. Ia turut menempatkan sebanyak 50 amfibia dan reptilia sebelum dilepaskan ke tapak pengenalan semula alternatif yang telah dikenal pasti. Kemudahan ini juga termasuk terarium yang meniru habitat semula jadi amfibia dan reptilia yang diselamatkan dan persediaan inovatif untuk tujuan pemantauan. Selain daripada itu, pot tersebut juga akan menempatkan Trophidiferous sabi atau baleh water skink, nama spesies baru yang hanya ditemui di kawasan Baleh Kapit. Ia ditemui semasa kajian hidupan liar untuk projek empangan hidroelektrik Baleh. Majlis pelancaran disempurnakan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Syarbini Suhaili. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan. Kita kembali bersama Atikah di Angkasa Puri. Atikah, silakan. Terima kasih Boba untuk perkembangan dari Sarawak. Salah satu punca mengapa masih ada pendakwah yang mengajar perkara yang meresahkan masyarakat adalah kerana mereka tidak mempunyai tauliah. Dan untuk laporan penuh terus saja ke Kompleks Islam Putrajaya bersama Rizauddin Roslan di sana. Silakan Riza. Ya, Atikah, Mufti Wilayah Persekutuan Sahibus Samaha Datuk Dr. Luqman Abdullah berkata, setiap pendakwah perlu mendapat pertalihan daripada pejabat mufti yang membolehkan individu tertentu menyampaikan ceramah agama mengikut lunas dan syariat Islam berdasarkan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Kalau pendakwah yang ada tauliah, mereka telah melalui satu tapisan di pihak pejabat mufti dan juga pihak jawatankuasa pengajaran agama wilayah persekutuan. Jadi kalau kita telusuri biasanya kes-kes yang begini berlaku, mereka ini tidak ada tauliah di wilayah persekutuan. Jadi kita perlu semak balik apakah lagi cara yang boleh kita perkemaskan lagi di peringkat pengajaran agama di wilayah persekutuan ini, bagaimana kita dapat tangani pendakwah-pendakwah begini yang kononnya mengajar agama tapi pada masa yang sama sebenarnya mereka mempunyai tahap kepahaman agama yang sangat rendah sehingga mereka membuat kenyataan-kenyataan yang mengelirukan masyarakat dan tidak berasaskan kepada ajaran Islam yang sebenar. Tujuan pentaulihan itu juga adalah bagi mengenal pasti kelayakan seseorang penceramah itu dalam mengajarkan hal-hal berkaitan agama Islam. Sementara itu, bagi mereka yang mengajar tanpa tauliah, boleh disabitkan dengan Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 di bawah Seksyen 11 Akta Mengajar Agama Tanpa Tauliah yang boleh didenda RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun. Selain itu, bagi mereka yang telah mendapat tauliah tetapi menyampaikan ilmu yang mengelirukan, boleh ditarik semula tauliah mereka. Beliau turut menasihatkan masyarakat supaya merujuk terlebih dahulu dakwah yang didapati mengelirukan melalui pejabat mufti atau boleh bertanyakan terus melalui media sosial agensi tersebut. Malaysia kini dilihat sebagai penterajuk utama hub halal global dengan ekosistem perniagaan halal yang teratur dan menjadi pemangkin kepada sektor halal di seluruh dunia. Namun menurut penolong pengarah kanan bahagian pengurusan halal Jabatan Agama Islam Pahang Adnan Mamat, masih ada segelintir pihak industri yang memandang enteng keperluan mempunyai sijil halal kerana merasakan bahawa ia hanya sebagai strategi perniagaan untuk tujuan pemasaran bagi meraih keuntungan sahaja. Sijil halal ni dia tidak tentukan ataupun tidak membatasi antara bumiputera ataupun orang Islam ataupun bukan orang Islam. Jadi sesiapa boleh memohon. Jadi selagi dia mematuhi kehendak syarak halal dan juga standard yang kita tetapkan, siapa-siapa pun boleh memohon. Jadi kalau sebut saya sudah Islam, kenapa perlu ada sijil halal, itu tak betul. Satu konsep ataupun minda yang tak bertepat. Kerana mereka tidak diselia ataupun dipantau apakah yang mereka gunakan, bagaimanakah mereka menyediakan dan sebagainya lah.
Beliau berkata demikian dalam program Bual Bicara My Halal terbitan JAKIM di TV1. Pihaknya sentiasa melakukan pemantauan dari semasa ke semasa bagi memastikan syarikat yang mempunyai persediaan halal mematuhi hukum syarak dan juga standard yang ditetapkan Badan Persediaan Halal. Sementara itu, masyarakat juga perlu memainkan peranan dengan mengutamakan produk halal supaya pihak industri dapat melihat kepentingan syarikat memiliki sijil halal. Dengan mempunyai persediaan halal, masyarakat tidak lagi perlu meragui status halal itu kerana pengeluar akan sentiasa dipantau bagi memastikan tiada unsur syubhah pada makanan tersebut. Penggunaan media sosial berlebihan sehingga mempengaruhi kehidupan menjadi antara punca utama konflik rumah tangga yang akhirnya berakhir dengan perceraian. Penolong pengarah kanan bahagian keluarga, sosial dan komuniti JAKIM Yohanis Muhammad Yusof berkata, mengikut data JAKIM terdapat peningkatan yang amat ketara berkaitan aduan permasalahan rumah tangga disebabkan pengaruh media sosial. Pertama yang boleh menjadi runtuhnya rumah tangga ni kelekaan. Masa tu dia terbuang di situ. Kita galik, kita leka. Jadi ada beberapa tanggungjawab yang mungkin terlepas. Mungkin ada perkara-perkara yang wajib diselesaikan pada ketika itu kita tak buat. Disebabkan leka dengan media sosial. Kemudian yang kedua kita tengok konten ataupun isi media sosial. Apa benda yang kita teroka, apa benda yang kita tengah main. Kadang-kadang konten itu juga merosakkan diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah melibatkan orang ketiga yang berada dalam media sosial. So, tiga perkara ni menjadi satu bahana besar yang boleh menjadikan konflik rumah tangga dan akhirnya paling kita tak suka berlaku perceraian. Justru katanya tindakan berkongsi masalah dengan berlebihan di media sosial berkenaan hal rumah tangga amatlah ditegah. Beliau turut menasihati pasangan suami isteri agar tidak menjadikan media sosial sebagai tujuan ingin menunjuk kebahagiaan dalam perkahwinan. Malah penggunaan aplikasi janji temu di dalam Thailand juga mampu menggugat keharmonian rumah tangga. Terdapat pelbagai kaedah yang digariskan Islam kepada suami isteri sebagai persediaan menepuhi gerbang perkahwinan. Antaranya ialah kematangan dalam kerangka berfikir bagi menyelesaikan konflik hubungan. Baik, itu tadi mengakhiri litas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya. Assalamualaikum. Terima kasih Reza dari Putrajaya. Simposium Antarabangsa Intervensi Kesakitan Kronik 2022 buat julung kalinya mengikat perjanjian persefahaman bersama Korea dan India. Menurut Presiden Persatuan Pengamal Perubatan Kesakitan Kronik MSIPP, Profesor Dr. Toh Shang Zheng, ia bertujuan meningkatkan lagi bidang kepakaran dalam menangani kesakitan kronik di negara ini. Korea dan India sudah lama dia ada program-program untuk melatih doktor-doktor. So, diorang jauh lebih berpengalaman. Sebab tu kita bincang dengan mereka dan mereka sudi kongsi pengalaman dan menolong kita lah. Menerusi simposium ini, ia dapat memberi pendekatan kepada pakar-pakar bagi menyumbang perkhidmatan yang berkualiti pada masa akan datang. Majlis Simposium Antarabangsa Intervensi Kesakitan Kronik 2022 dirasmikan oleh Pro Naib Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Datuk Dr. Hanafiah Haruna Rashid. Peminat sukan gusti tempatan berpeluang menyaksikan ahli gusti terkemuka dunia pada kejohanan APEC Wrestling Rise. Aksi pada 10 dan 11 Disember bakal menampilkan nama besar antaranya bekas juara 3 kali Cruiserweight WWE Japanese Bas Usow, Tajiri dan bintang NXP Steph Dilander. Tajiri bakal ditentang pengasas APEC Wrestling yang juga ahli gusti profesional Malaysia Ayes Shaukat Fonseca Farid dalam saingan main event yang akan berlangsung di Space Rubik Puchong. Ia juga akan menjadi misi menebus kekalahan beliau kepada Tajiri pada 2018. Jadi persiapan dia memang saya dah start daripada 4 bulan lepas. Sebab daripada 4 bulan lepas saya dah dapat tahu yang saya akan fight dengan Tajiri pada hujung minggu ni lah. Jadi dah masa masuk 4 bulan tu memang diet dah jaga. Saya training 6 kali seminggu untuk gym dan untuk wrestling saya training sampai 4 kali seminggu lah. So physically and mentally dah prepared. Tapi biasalah kita ni manusia kan. Manusia ni tak lari daripada rasa nervous tu. Tetap akan ada. But macam mana pun tomorrow yakin bila dah pasang terkolok, music dah main, a whole different character akan keluar.
Selain Syaukat, saingan merebut kejuaraan wanita bakal di kelas senior Ponic Jana yang akan menentang Yuki Kamifuku. So Dana punya preparation untuk lawan Yuki Kamifuku, macam Dana tengok dia dalam social media macam tinggi, tapi bila tengok depan lagi tinggi. So Dana rasa telah Dana punya cabaran juga nak jatuhkan dia. Tapi Dana punya preparation, Dana dah study all dia punya matches. Dana pun dah tingkatkan Dana punya stamina, dan insyaAllah Dana boleh jatuhkan dia semua. Selepas tertangguh 2 tahun akibat COVID-19, Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ kembali menganjurkan kejohanan kawalan jauh RC Powerboat Antarabangsa 2022 bermula hari ini hingga 11 Disember bertempat di Taman Tasik Bandaran Kelana Jaya, Selangor. Menurut Timbalan Setiausaha Pengurusan MBPJ Aznan Hassan, perlumbaan edisi ke-11 itu mendapat 200 penyertaan dari 6 negara termasuk Malaysia, Indonesia, Vietnam, Thailand, Brunei, Kuwait dan Emirat Arab Bersatu UAE. Memang kita bersaing daripada Thailand, daripada Vietnam biasanya dan juga daripada Indonesia, tapi tidak kurang juga. Kita punya partisipan daripada tempatan biasanya menunjukkan semangat yang juang yang baik dan juga menunjukkan prestasi yang baik dalam kejohanan ini. Kelantan menerima taburan hujan yang tinggi sejak beberapa hari lalu. Malah beberapa sungai turut mencatat bacaan tahap amaran, antaranya Sungai Melur di Bacuk dan Sungai Rantau Panjang Pasir Mas. Perinciannya bersama wartawan Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul. Baik, terima kasih Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton TV1. Dan sekarang ini saya berada di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Melur, Kota Baru untuk meninjau keadaan terkini banjir di Kelantan amnya. Jadi ini berikutan hujan lebat yang berlaku sejak beberapa hari lalu. Dan untuk perincian berkenaan dengan banjir di kawasan ini, kita bersama dengan Penghulu Mukim Padang Raja iaitu Fadli Shah Ismail. Apa khabar? Alhamdulillah, baik-baik. Terima kasih kerana sudi untuk bersama kami untuk hari ini. Tok Ngulu boleh cerita sikit keadaan banjir di kawasan ini? Okey, setakat ni infonya terkini apa sungai tu dia baru melimpah ya. Tapi cuma yang masa pemindahan ni dia masa dari kampung Hutan Buluh. Setakat ni dia masalahnya dari segi peparitai lah, air sebut. Dalam 3 keluarga yang memindah di setakat pagi ni ya. Dia telah datang di pusat pemindahan ini dalam pukul 1.30 hari tadi. Okey, ini adalah kali pertama, gelombang pertama yang berlaku. Kali pertama untuk tahun ni lah. Gelombang pertama. Untuk dari segi pemindahan sini, mungkin Tok Ngulu terlibat sekali macam mana? Dan di segi tempat ni pemindahan ni memang saya yang saya lah yang pengelola sini ya, untuk PPS di sekolah Pasir Padang Raja ni. Dari segi pemindahan tadi alhamdulillah lah, apabila di masa ada itu laporan itu bomba apa, lepas tu Jabatan Jepang pun datang sekali lah untuk masa pemindahan. Okey, nasihat Tok Ngulu lah kepada orang-orang di kawasan ni terutamanya yang masih belum berpindah ke PPS walaupun rumah mereka sudah dinaiki air. Macam mana Tok Ngulu? Nasihat saya untuk anak murid saya khususnya ni, dari segi pemindahan banjir ni minta tolongnya biar bagi tahu tu awal. Jangan siapa air tu meningkat sampai dalam rumah baru nak bagi tahu. Itulah minta tolong semua anak murid. Sebab besok dah dari segi banjir ni gitulah, untuk bagi tahu awal pada pihak terbabit. Okey, terima kasih Tok Ngulu kerana sudi untuk bersama kami untuk petang ini. Setakat itu saja laporan saya dari Kelantan. Saya akan bawa laporan dari semasa ke semasa berkenaan dengan banjir di Kelantan ini. Jadi terus bersama kami, terus bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Amirul untuk laporan banjir tersebut.
Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pahang akan menugaskan kira-kira 350 anggotanya bagi menghadapi bencana banjir di negeri itu. Malah bilangan anggota akan ditambah sekiranya diperlukan, terutama membabitkan lokasi-lokasi yang tidak dijangka. Bagi mendapatkan gambaran penuh mengenai gerak kerja APM Pahang, terus saja bersama rakan pelapor Hazwan Azman di sana. Silakan Hazwan. Baik, terima kasih Atika. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, pagi tadi telah mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan tahap buruk serta waspada sehingga esok yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri ini, antaranya Kuantan, Jerantut, Lipis, Paharan, Pekan dan Rompin. Situasi itu juga telah menyebabkan berlakunya banjir di kawasan berisiko, dan bagi mengetahui persiapan menghadapi keadaan monsun timur laut ketika ini, kita bersama dengan Pengarah Angkatan Pertahanan Pahang APM Pahang, iaitu Kolonel Cik Adam A. Rahman. Tuan, mungkin boleh kongsikan keadaan semasa banjir di Pahang ketika ini? Okey, untuk makluman semua, kalau kita ikutkan secara keseluruhan di negeri Pahang ini, melibatkan tiga daerah di negeri Pahang, iaitu Bera, Lipis dan juga Temerloh, yang mana PPS yang masih dibuka lagi sehingga kepada petang ini ada 4 PPS yang melibatkan jumlah ketua isi rumah ataupun keluarga yang terjejas, iaitu sebanyak 91, dan penduduk yang terjejas keseluruhannya 298. Jadi itu secara keseluruhan lah, seperti mana dimaklumkan, Met Malaysia mengeluarkan makluman iaitu amaran waspada masih lagi berkuat kuasa di negeri Pahang kita ini. Okay, Tuan, bagaimanakah dari segi kesiapsiagaan pihak APM dan jumlah anggota yang standby untuk digerakkan bila-bila masa? Okey, secara keseluruhannya untuk di negeri Pahang, kita dah siap siaga daripada awal musim monsun timur laut, seramai lebih kurang 890 orang untuk keseluruhan lah, merangkumi 11 daerah di negeri Pahang ini, kesiapsiagaan pegawai dan anggota APM itu sendiri. Dan sekarang ni kita baru menggunakan lebih kurang dalam 20 ke 30% daripada jumlah itu, yang melibatkan daerah-daerah berkenaan lah, iaitu Lipis, Raup dan Bera dan juga Temerloh yang baru-baru ini banjir. Untuk dari segi kesiapsiagaan logistik pula, kita mempersiapsiagakan sebanyak 81 buah bot, iaitu bot fiber, bot rubber inflatable boat dan juga bot silik untuk keseluruhan di negeri Pahang ini. Okey, Tuan, mungkin ada saranan kepada pihak kepada penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir? Sekarang ni alhamdulillah kita mendapat kerjasama yang begitu baik di peringkat pedalaman, iaitu kita nasihat jugalah apabila amaran telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa, contohnya oleh yang berbahagia pegawai daerah di peringkat daerah, mengenai amaran awal apabila berlakunya limpahan air sungai dan sebagainya, kita mohon jasa baik untuk semua komuniti ataupun penduduk yang di kawasan berisiko untuk berpindah awal ikut kepada arahan pihak berkuasa daripada polis, daripada pihak APM sendiri, untuk berpindah awal di pusat-pusat pemindahan sementara yang telah disediakan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana di peringkat daerah masing-masing. Okey, baik. Terima kasih Tuan di atas perkongsian itu tadi. Diharapkan penduduk yang tinggal di kawasan berisiko banjir untuk mengambil langkah berjaga-jaga serta sentiasa berwaspada terhadap keadaan semasa di sekeliling anda. Baik, saya kira itu sahaja perkembangan semasa dari Pahang ketika ini. Kembali bersama Atikah di studio. Hazwan, terima kasih untuk laporan dari Pahang. Baiklah saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya